Semua di masjid bermula. Everything start from mosque. Masjid tempat mereka berkumpul, bermesyuarat, menyusun strategi, menyelesaikan masalah. Masjid. Tapi masjid-masjid kita semakin hari semakin dia lebih kepada rutin biasa, tuan-tuan. Kuliah maghrib, ceramah perdana, sekali-sekali buat forum, dia habis begitu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah maghrib kita dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tuan Nazir Masjid Darul Ihsan Subang Jaya, tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Pertamanya sama-sama kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah beri kita peluang untuk berada dalam majlis ilmu. Insya-Allah pada hari ini kita akan sama-sama memanfaatkan masa yang terluang untuk mendengar beberapa pesanan dan nasihat berkaitan tajuk kita, Masjid Menyatukan Ummah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Surah At-Taubah ayat 18, yang bermaksud hanya saja yang layak memakmurkan, iaitu menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhirat, serta mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan Allah. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Dalam surah yang sama, Allah Subhanahu wa taala ada memberitahu mengenai satu masjid, Masjid Dirar. Masjid yang dibina golongan munafikin untuk challenge masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam ayat 108 dalam surah Taubah, La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sadaqallahul azim. Ini ayat 108, ayat tadi 18. Bila kita baca Quran, kita akan jumpa ayat yang 18 dulu sebelum jumpa ayat yang 108. Normal lah. Mana ada orang baca daripada belakang ke depan? Orang baca daripada pangkal ke belakang. Allah memberi gambaran awalan. Apa itu masjid? Apa ciri masjid yang sebenarnya yang perlu ada dalam masyarakat? Pertama sekali Allah Subhanahu wa taala beritahu sebagai satu suntikan awalan supaya dia tersemat dalam hati kita orang yang beriman. Masjid-masjid yang dibina itu pertama sekali mesti didasari dengan takwa. La masjidun
ussisa ala taqwa, mesti diasaskan masjid itu atas dasar taqwa. Min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi, pada hari yang awal-awal engkau wahai Muhammad dirikan masjid. Ayat ini dirujuk kepada peristiwa pembinaan masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa hijrah. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi buat 3 benda. Nabi bina masjid, Nabi saudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Yang ketiganya, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh orang Islam berniaga di pasar Madinah. 3 perkara. Tapi langkah pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bina masjid. Awal Nabi sampai, Nabi bina masjid. Kita nak faham apa strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Bukan buat rumah kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan memiliki harta, bukan beli kebun kurma ke apa. Tapi Nabi sampai-sampai Nabi buat masjid dulu. Sebab masjid ini adalah jantung orang Islam, tuan-tuan. Qalb orang Islam adalah masjid. Apa saja berlaku dalam sesebuah masyarakat, dalam sesebuah Korea, dia mesti kembali kepada masjid. Orang Islam yang kuat masjidnya, Koreanya kuat masjidnya, maka kuatlah masyarakat persekitarannya. Kalau lemah masjidnya, lemahlah masyarakat yang berada di persekitaran masjid. Sebab itu Nabi sebut ahaqqu an taquma fi, kerana suruh Nabi Muhammad solat di masjid yang awal-awal buat, bukan masjid yang dibuat kemudian oleh golongan munafikin sebagai mencabar kredibiliti masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa masjid itu dibina wahai Rasulullah? Kenapa dibina? Sebab fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam masjid itu terhimpun, berkumpul orang lelaki yang suka menyucikan diri mereka. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Dalam masjid itu mereka dapati ada satu sumber kekuatan untuk menyucikan diri. Untuk menyucikan diri. Dia menyucikan diri ini dalam arti kata mencari satu solusi bagi membetulkan diri kita. Sebab itu tuan-tuan, masjid ini adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah. Turunkan ketenangan. Semua kita bila ada masalah mesti kita kumpul kat masjid. Kita rasa seronok duduk di masjid sebab masjid beri kita satu inspirasi, beri ketenangan, beri satu kepuasan. Sebab masjid bukan tempat untuk kita melakukan aktiviti hiruk pikuk, tetapi masjid adalah tempat untuk mencari ketenangan. Contoh, hari ini kita berkumpul dalam masjid. Kita datang seawal waktu, kita solat maghrib bersama imam, kita berdoa, kita solat sunat, kita duduk. Sepanjang kita berada ni hati kita tenang. Tuhan janji tenang, Allah janji tenang. You ada thousand of problem outside there. When you sit inside the mosque, you will feel that Allah give you calm. Allah bagi you situasi, satu perasaan tenang. Saya sebelum Islam, ni cerita sikit. Sebelum Islam, saya suka tengok masjid. Masa tu umur 15-16 tahun. Saya suka tengok masjid. Saya suka tengok surau. Sebab di dalamnya orang berkumpul beribadat. Saya suka tengok orang Islam beribadat masa tu. Yang kumpul ramai-ramai, ada seorang imam kat depan, apa yang imam buat, makmum buat. Jadi pakaian mereka semua kemas. Kalau perempuan, kebanyakan mereka pakai warna putih. Very interesting, menarik minat saya untuk tahu apa ada dalam masjid tu. Nampak? Awal-awal lagi kita dapat lihat bahawa masjid itu tempat orang Islam berkumpul untuk menyucikan diri. Kita duduk pertama sekali, solat 5 waktu yang kita lakukan, bacaan Quran yang kita buat. Kalau duduk saja dalam masjid pun kita dapat pahala i'tikaf, apatah lagi kalau disusuli dengan zikir, selawat dan juga doa. Semua ini memberi satu ketenangan.
Kalau di tempat ini ada rumah yang paling mahal, paling istimewa, biarpun lantai rumah orang itu kristal, biarpun emas, mangkuk pinggan semua emas, bertahtakan berlian dan sebagainya, tidak ada tempat yang lebih awal diturunkan rahmat oleh Allah melainkan masjid. Melainkan masjid. Tuan-tuan, masjid zaman Nabi, masjid yang serba dhaif, mana ada aircon? Mana ada kapet macam tuan-tuan duduk ni? Mana ada PA system? Mana ada tuan-tuan? Tak ada. Zaman Nabi SAW, masjid yang mereka bina, Rasulullah SAW bina, sahabat bina, tiang-tiang daripada pelepah, tiang-tiang daripada batang pokok korma. Lantai itu daripada kulit-kulit binatang, pelepah tamar yang dianyam. Bumbung masjid pun begitu juga, pelepah tamar yang dianyam. Serba dhaif. Masjid yang tak menarik zaman tu. Tetapi masjid itu bukan berdasarkan kepada berapa banyak duit kita habis buat masjid, tetapi bagaimana masjid itu dimanfaatkan. Zaman itu adalah zaman yang serba dhaif, tetapi masjid Nabi bina berjaya melahirkan graduan Muslim yang berkredibiliti sehingga berjaya menukar prospek pemikiran manusia, lebih tepat lagi mengubah landscape kehidupan manusia from masjid, small mosque, serba dhaif. Kenapa masjid zaman Nabi SAW berjaya melahirkan pakar tafsir, pakar hadis, pakar fiqh, pakar dalam bidang faraid, pakar dalam menyusun strategi peperangan? Semua di masjid bermula. Everything start from mosque. Masjid tempat mereka berkumpul, bermesyuarat, menyusun strategi, menyelesaikan masalah, masjid. Tapi masjid-masjid kita semakin hari semakin dia lebih kepada rutin biasa tuan-tuan, kuliah maghrib, ceramah perdana, sekali-sekali buat forum, dia habis begitu saja. Dia habis begitu saja. Tapi zaman Nabi SAW, masjid menjadi pusat pentadbiran baginda Rasulullah SAW. Yalah, sekarang takkan kita nak suruh orang datang buat office kat sini, buat pentadbiran negeri, pentadbiran daerah, tukarkan pejabat pentadbiran daerah pindah ke masjid. Of course lah, orang tak nak. Tapi kita nak beritahu, zaman itu memang masjid sangat-sangat berfungsi. Saya pernah pergi ke Turki. Tuan-tuan pernah sampai Turki? Turki, Istanbul, yang Piramli kata Iskandar tu. Istanbul ni, sebelum saya cerita panjang Istanbul ni, Istanbul nama asal dia adalah Konstantinopel, di bawah pemerintahan kerajaan Bizantin. Yang sokong kepada kerajaan Bizantin adalah kerajaan Rom, Imperator Rom. Mereka bantu untuk sustainkan kerajaan Bizantin. Sultan Muhammad Al-Fatih, seorang remaja yang berwawasan, diriwayatkan antara 18 ke 21 tahun umur dia jadi sultan. Dia jadi sultan. Bila jadi sultan, first peperangan menentang Rom tu, dia hantar ayah dia jadi ketua tentera. Ayah dia bagi dia jawatan, dilantik ayah dia. Dia kata, ayahlah jadi ketua tentera. Dia kata, pandai-pandai kau. Aku nak relax sebab tu aku serahkan jawatan ni pada kau. Dia kata, no. Tak ada orang yang lebih tepat untuk menstrategikan peperangan ni melainkan ayah. Sekarang saya sultan, you have to follow my instruction. Ayah dia pun pergi perang. Dia sebenarnya dia nak tahu bagaimana ayah dia susun strategi. Sultan Muhammad Al-Fatih, dia masa budak lagi, 13-14 tahun. Dia dah habis dah hafal Quran ketika umur 7, 8, 5-6 tahun dah hafal Al-Quran. Kemudian dia belajar kitab-kitab hadis. Ada tok guru yang datang, masyayikh akan datang, bacakan hadis, bacakan Al-Quran, bacakan tafsir, bacakan fiqh. Semua kitab-kitab hadis dia khatam. Masa dia baca hadis-hadis semua ni, ada satu hadis yang dia baca
Tok Guru dia baca dengan dia, Syekh dia baca pada dia. Hadis daripada kitab Al-Mustadrak karangan Al-Hakim. Salah satu hadis yang menyebut mengenai perihal kota Konstantinopel. Baginda bersabda, la tuftahanna al-Qastantiniya wa la ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu dhalikal jaish. Kota Konstantinopel ini kelak akan dibuka oleh sebaik-baik ketua tentera, dan tentera dia adalah sebaik-baik tentera. Nak beritahu dia sebagai Muhammad Al-Fatih sebaik-baik tentera, sebaik-baik ketua tentera, general, dan rakyat ataupun tentera dia adalah the best battalion ever. Baginda sebut, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis mengenai kota Konstantinopel. Bila dia baca hadis tu, dia mula merasakan dia mesti jadi orang tu. Dia mesti jadi orang tu. Dia berusaha supaya dialah yang baginda sebut. Dia berusaha sungguh-sungguh. Ketika umur 21 tahun, dia berjaya menyusun strategi menawan kota Konstantinopel ni. Cerita dia panjang. Dia susun strategi, macam-macam strategi peperangan dia susun. Saya sarankan kepada adik-adik, anak-anak muda yang ada belakang tu, cuba tengok movie Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia akan beri inspirasi bagaimana seorang lelaki yang begitu muda mempunyai wawasan yang sangat cekap, berstrategi. Dia kalahkan kerajaan Bizantin. Cuma saya bila baca sejarah tu, saya dapati Sultan Muhammad Al-Fatih nak sangat kota Konstantinopel ni ada sebab. Dia nak sangat. Dia nak sangat. Turki besar tapi dia nak sangat kota Konstantinopel. Sebab kota Konstantinopel ini adalah penghubung kepada daerah-daerah Eropah yang lain. So dia kata sangat penting Konstantinopel ni untuk ditawan. Dia pun tawan. Itu yang tuan-tuan kalau pergi Turki, pergi Istanbul, ada Hagia Sophia. Hagia Sophia itu adalah gereja asal zaman kerajaan Bizantin. Bila Sultan Muhammad Al-Fatih menawan kota Konstantinopel, Muhammad Fatih dia namakan kota Konstantinopel ini dengan nama Istanbul. Istanbul. Istan maksudnya Islam, Bul maksudnya bandar. Istanbul, bandar Islam. Kalau tuan-tuan pernah pergi baru hari ni, pernah pergi Istanbul, tapi baru hari ni tahu apa maksud Istanbul, memang tuan-tuan kena pergi balik lah. Istanbul, dinamakan Istanbul. Dia siap masjid tu, bila dia masuk saja dalam kota Konstantinopel, dia tawan Hagia Sophia, dia tawan kerajaan Bizantin, dia kalahkan. Benda pertama sekali dia buat, dia suruh azan dalam Hagia Sophia tu. Dia azan. Selepas azan, dia bagi tahu kepada hulu balang dia. Dia kata bila orang azan, you jalan sepanjang jalan, bila sampai tempat you tak dengar lagi dah azan ni, you pacak satu kayu. Aku nak buat masjid situ. Anda orang pula suruh azan kat situ. Begitulah. Sebab itu kota Konstantinopel, siapa-siapa sampai Istanbul, azan itu sambut menyambut. Sambut menyambut. Sebab Sultan Muhammad Al-Fatih mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber rujukan, qudwah untuk membangunkan sebuah bandar yang diceriakan dengan masjid, dengan laungan azan, dengan bacaan Al-Quran, supaya kota Istanbul itu akan menjadi sumber tersebarnya dakwah ke negara-negara Eropah yang lain. So hebat masjid, nak beritahu masjid bagaimana ianya dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah, dan bagaimana pemimpin-pemimpin yang hebat melihat masjid sebagai sumber kekuatan umat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, so sebab itu melihat kepada peranan masjid itu, kita kembali balik, Allah Subhanahu wa taala memberitahu fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, suka menyucikan diri. Datang masjid untuk bersihkan diri. Clear? Datang masjid untuk bersihkan diri, bukan datang masjid untuk tengok jawatan kuasa buat kerja tak buat kerja.
Datang masjid tengok apa kesilapan-kesilapan yang ada. Datang masjid tengok apa kekurangan yang ada kat masjid untuk jadikan sebagai modal. Dari mula sampai sekarang ada orang di datang masjid memang cik silap masjid. Saya pelik tuan-tuan. You dah 20 tahun dah, 10, 15 tahun jadi ahli Korea selalu datang masjid. Takkan hati dan jiwa itu tidak terasuh untuk melihat masjid itu sebagai tempat you mentarbiah diri you. Kita datang duduk kuliah masjid, memang kuliah-kuliah ustaz kita follow, tapi tak terasuh rupanya. Sepatutnya kita menjadi lebih baik. Sebab itu saya jadikan Nabi Muhammad dan para sahabat bagaimana masjid within 23 years. Tak payah 23 years tuan-tuan. Madinah itu 10 tahun aja. Mekah 13 tahun, dekat Madinah 10 tahun. 10 tahun Nabi dapat masa yang solid untuk bangunkan masjid dan peranan masjid. Terdidik jiwa mereka, terasuh budi akal mereka menjadi orang yang hebat. Dari masjid lahirnya para duat, pendakwah. Dia tidak sekadar datang masjid untuk melihat kelemahan dan kekurangan yang ada. Satu, keduanya, tak lama lagi nak buat pemilihan, jadi nampaklah batang hidung. Bukan sini, dekat Burkina Faso tuan-tuan. Sini tidak, dekat Burkina Faso. Ada orang. Saya jadi nazir, saya tahu lah. Saya jadi nazir, saya tahu. Jadi saya pun jadi nazir masjid ni bukannya gaji chairman ataupun MD oil and gas company. Dapatlah ciput tuan-tuan. Tapi rasa kadang-kadang tak berbaloi kena marah dengan orang dengan 200 kita dapat sebulan tu. Mungkin ada kata, oh, kalau tak nak bagi kat orang lain. Dia, the history will repeat. Dia benda yang sama. Dia bukan individu yang mentadbir, tapi bagaimana masyarakat yang ada di keliling itu melihat peranan masjid. Itu yang paling mustahak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, masjid dilihat sebagai sumber tempat untuk menyucikan jiwa. You clean up yourself first, kemudian you duduk dalam majlis-majlis ilmu, kemudian majlis ilmu itu akan membentuk diri kita menjadi orang yang lebih baik. Sempat saya tengok jadual-jadual kuliah sementara saya duduk tadi. Masya Allah, jadual-jadual kuliah sangat baik. Yang mengajar pun orang-orang dalam bidang. Jadi tuan-tuan mesti manfaatkan ruang dan masa yang ada, dan kuliah-kuliah yang disusun oleh masjid dan juga dihadiri dan dipenuhi oleh para asatizah. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah sangat sayang orang yang menyucikan jiwa, orang yang menyucikan hati perut dia datang ke masjid. Dia kan yang disucikan itu adalah jiwa kan? Jiwa. Orang selalu bercakap mengenai qalb. Qalb ini 3 huruf aja, qaf, lam, ba, qalb. Tapi sebelum kita bincang mengenai qalb, kita kena bincang juga perkara yang lain. Apa dia? Dia bila Allah Subhanahu wa taala sebut mengenai qalb, Allah sebut dengan package. Wallahu alimun bidzati sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada kamu. Kita semua ada dada kan? Dada. Ni dada. Semua dada. Sadr adalah singular, sudur plural. Sadr dada, kalau sudur dada. Wallahu alimun bidzati sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada kamu. Dalam dada saya ada apa? Tanya dekat doktor, dalam dada saya ada apa? Dia akan kata you ada jantung, you ada apa? You ada apa lagi? Limpa lagi? Hati, paru, apa lagi? Perut. Dia akan, itulah yang kita, apa yang dalam dada saya ni, kalau belah dada ni apa yang ada dalam ni, itulah dia, jantung, paru, limpa. Yang Allah nak sebut lain. Wallahu alimun bidzati sudur. Dalam dada saya ni Allah Ta'ala sebut ada qalb. Ada qalb. Dalam qalb itu ada fuad. Dalam fuad itu ada basirah, ada mata hati. Dalam basirah itu ada ulul albab. Dia ada 4 layers. 4 layers. Pertama sekali qalb, second layer
fuad, third layer basirah, mata hati, fourth layer baru jadi ulul albab. Untuk reach pergi ke fourth layer ni, ulul albab ni, you takkan sampai selagi mana tak clear qalb, tak clear fuad, tak clear basirah. Mustahil, susah. You nak penetrate pergi terus kepada ulul albab, it's quite difficult. Quite difficult. Semua tu ada proses penyucian dia, proses untuk menjernihkan, supaya bila sampai dekat ulul albab, dia adalah satu proses yang sangat mustahak dan juga memuncak. Tuan-tuan lihat, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatul li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pada silih bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berakal. Biasa dia punya terjemahan bagi mereka yang berakal. Bila kita baca balik dari sudut tafsir, dari sudut mufradat, dari sudut vocabulary yang ada dalam ayat itu, apa makna ulul albab? Al-albab, dia bukan macam Ahmad Albab tu, itu lain. Itu Ahmad Albab, itu babun, al-babun abwab, jamak dia bab singular, abwab jadi plural. Tapi yang ni ulul albab. Al-albab asal perkataan lub, asal perkataan Pak Long, lub, lam ba ada sabdu, lub. Apa makna lub? Orang Melayu biasa guna lub. Orang Melayu biasa guna. Ya, cuba ingat-ingat balik. Lub, lubuk. Halo, lubuk tu, lubuk tu apa? Orang cakap lubuk kan? Dalam lubuk hati awak, lub. Orang Melayu guna lama dah. Lubuk tu adalah merujuk kepada lub. Itu lubuk tu Ustaz, lubuk duit, lubuk projek. Lubuk apa? Itu lubuk ikan Ustaz, itu lubuk Ustaz, lubuk. Maksudnya very fokus dan boleh dapat. Lub. Mereka yang dinobatkan sebagai ulul albab adalah kemuncaknya, mereka yang dinobatkan sebagai ulul albab adalah mereka yang disingkapkan mata hati. Disingkapkan mata hati untuk melihat perkara yang tersirat dalam takdir dan ciptaan Tuhan. So you will reach, you akan sampai. Dia tak akan lihat dengan mata kosong, dia akan lihat dengan mata ulul albab tadi. Disebabkan yang ni dah terblok, dia dah tak nampak, maka apa saya dilihat oleh mata, dia tak akan bagi mesej yang betul pada hati. Percayalah cakap saya, tak sampai. That's very clear. Allah Ta'ala create saya, Allah Ta'ala jadikan tuan-tuan dan puan-puan, Allah bagi tahu dalam dada awak tu ada qalb, dalam qalb itu ada fuad, dalam fuad itu ada basirah, dalam basirah itu ada ulul albab, ada al-albab. Takkan sampai. Sebab itu Pak Hamka sebut, apa guna mata kepala celik kalau mata hati buta? Apa guna mata kepala celik kalau mata hati itu buta? Kerana apa saja yang dilihat oleh mata kepala tidak akan difahami oleh mata hati. Betul tak? Mata ni melihat untuk cerap, dia akan tengok, dia akan cerap, dia akan observe. Kemudian mesej tu perlu difaham oleh hati. Tapi kalau mata ni tengok, yang ni gelap, dia tak boleh nak tembus, dia tak akan faham, dia tak akan sampai. Susah. So yang tu kita nak faham, macam mana saya nak buat? Kalau yang ni kita berusaha untuk betulkan 4 layer ni, kita tak ada masa lah tengok benda lain. Banyak sangat benda yang tak penting kita sibukkan diri kadang-kadang, which is not important. Sama ada untuk hidup di dunia ni maupun untuk akhirat. Kadang-kadang keterlibatan kita ni mengumpul dosa lagi banyak daripada nak buat benda pahala. Saya senang ya tuan-tuan, kalau saya tak suka saya tinggal. Kalau saya boleh tegur, saya tegur. Kalau tak, my self is very easy. Saya tak mau bedankan kepala saya benda yang saya tak boleh nak buat. I have many thing to do. So kadang-kadang saya tak faham, ada orang dia sungguh-sungguh
create satu grup di luar grup masjid, dia bantai masjid. Dia create satu grup yang memang dia nak attack. Ada, jangan kata tak ada. Bukan kat sini ya, tapi kat, tadi saya sebut mana? Burkina Faso. Kali ni kita sebut Djibouti pula lah, jauh lagi. Semua Afrika. Bila saya sebut Afrika ni, saya teringat satu cerita. Masa saya buat PhD dekat Jordan tu, saya memang selalu duduk dekat library lah. Buat PhD dekat negara Arab ni bukan senang. Letih, betul-betul letih. Saya akan masuk library pukul 9 pagi, buka je saya orang pertama masuk, balik sampai library tu halau saya balik. Pergilah balik, semoga Allah bagi kau faham, pergi balik, dia suruh balik. Dia pun menyampah lah tengok kita agaknya. Dia tak macam negara Mat Salleh, you can stay 24 hours pun dia boleh duduk. Mat Salleh ni dia faham tau. Ilmu ni, gudang ilmu mana boleh tutup. Library 24 hours dia boleh buka. Even dia akan bagi kita satu salinan kunci kalau betul-betul kita nak lepak dekat library. So lain, kita tutup suruh balik. Dia kata gedung ilmu tak boleh tutup. Itu prinsip dalam Islam, tapi orang lain buat. So masa saya duduk tu, ada seorang budak buat master Arab, dia duduk depan saya. Dia tengok saya baca buku, saya buat nota. Saya biasa duduk dalam sejam lebih 2 jam, saya akan keluar, saya akan minum syai, TO kan, TO Arab yang letak daun pudina. Dia nak keluar, dia pun ikut keluar dengan saya. Dia tegur saya, dia kata, Assalamualaikum. Saya kata, Waalaikumsalam. Kifal hal? Dia kata, apa khabar? Saya kata, Alhamdulillah bikhair. Kuis. Cu tadrus. Dia kata, engkau belajar apa? Saya kata, syariah. Masya Allah alaik syariah. Dia kata, tapi enta min fin? Enta min fin atau min aina? Kau daripada mana? Kau daripada mana? Saya kata, ana min Malaysia. Saya kata, saya daripada Malaysia. Kemudian dia tanya lagi. Dia respon saya. Dia kata, oh Malaysia. Tapi dia punya Malaysia tu tak confident. Saya tak confident. Dia kata, oh Malaysia. Dia kata. Saya tanya dengan dia, kau tahu tak Malaysia kat mana? Ta'arif bin Malaysia? Arif, dia kata. Aku tahu. Tanya lagi kat dia, Win, kat mana? Nak test dia. Kat mana? Fi Afrika, dia kata. Saya kata, kurang asam betul budak ni. Asal gelap je Afrika. Agaknya tengok kita gelap, dia kata, ini mesti belah Afrika. Itulah tuan-tuan. Sebab itu saya melihat bahawa menyingkap hati untuk melihat mesej-mesej Tuhan. So we don't have enough time kalau kita nak bazirkan masa kita dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah. Kenapa harus kita melihat perkara yang tidak ada faedah untuk kita? Yuhibbuna an yatatahharu, membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah sangat sayang, sangat suka kepada orang yang menyucikan diri. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sebab itu Nabi SAW seringkali mengingatkan kita mengenai kelebihan masjid. Seringkali baginda Rasulullah SAW mengingatkan kita akan kelebihan masjid, akan kehebatan masjid, akan masjid itu adalah satu yang sangat luar biasa dalam Islam. Ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Yang bermaksud sesungguhnya orang yang mengimarahkan masjid Allah. Apa makna imarah, tuan-tuan? Menghidupkan. Tuan-tuan, kita biasa kalau tanya, Ustaz, umur berapa? Umur kan? Umur tu bahasa Arab. Umur berapa? Masa mati nanti umur berapa? Si fulan meninggal dah. Umur dia berapa masa meninggal? Sebab nak tengok dia punya life tu. Umur. Dia hidup, menghidupkan, dan juga ada aktiviti berlaku. Sebab itu innama ya'muru. Hidup umur itu dan diisi umur itu dengan kemakmuran. Dimakmurkan umur itu, diisi umur itu dengan amal-amal kebaikan. Sebab itu masjid
Ya'muru masajid Allah. Apa yang dia buat itu, dia buat sesuatu yang long life. Benda tu boleh bawa sepanjang zaman, boleh dimanfaatkan dan juga boleh membantu orang dalam membangunkan diri mereka dan juga masyarakat. Azan. Kita beri laluan untuk azan, kemudian kita sambung sikit. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد. Wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji seperti mana yang telah Kau janjikan. Kau adalah Tuhan yang tidak pernah memungkiri janji. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Tuan Bilal. Jadi ya'muru, dia mengimarahkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertamanya kita faham bahawa masjid itu mestilah diimarahkan. Dibangunkan masjid itu pertama sekali dari sudut facilities, pembangunannya, dari sudut logistiknya, semua itu termasuk dalam pengimarahan. So bagi saya, bila saya masuk daripada mula saya parking, sampailah saya menjejak kaki masuk dalam masjid, sampailah saya solat, sampailah saya duduk, semuanya tip top, semuanya perfect. Alhamdulillah, tahniah dan syabas kepada pengurusan masjid. Jadi saya dapati ada unsur-unsur pengimarahan yang tersusun rapi. Itu disebut pengimarahan. Dan saya yakin tuan-tuan juga mendapati perkara yang sama. Masjid ini dah berapa tahun dah Tuan Nazir umur dia? 20? No, bagi tahu saya berapa tahun lah. You ask me to calculate 85. So I have to calculate. Bila guru tanya berapa tahun, bagi tahu berapa tahun. Tengok 30, 50 tahun. Nah, sudah 50 tahun. 5 ini 50 lah macam ni. Ingatkan cop. Okey, 50 tahun. Pula dah mana satu ni, sana 50, sini 37. Saya tak mau masuk dalam bab tu lah. Saya nak bagi tahu masjid ni dah 50 tahun. So masjid dah 50 tahun tersergam indah dengan pelbagai. Saya yakin masjid ini adalah masjid yang sangat bersejarah dan biasa juga masjid ini menempuh nama dalam pelbagai aktiviti. Saya ucapkan syabas dan tahniah. So saya nak melihat bahawa perkara itu, pengimarahan itu berlaku pertama sekali dari sudut fasiliti. Kita sujud, terseronok, kita sujud, tak adalah pasir melekat kat dahi. Bila kuliah, tak adalah dengar ke tak dengar. Saya bila sebut kuliah ni dengar tak dengar. Kadang-kadang ada orang duduk dalam masjid, dia kata apa punya PA system, tak berapa dengar. Jadi dia komen dalam grup ni, dia kata jawatan kuasa ni nak jawatan tapi PA system tak nak jaga. Tu ayat biasa keluarlah. Kita pun cek, panggil technician datang cek, panggil engineer bunyi datang cek, semua cek, semua okey. Semua okey. Rupa-rupanya telinga dia masalah. Dia yang bermasalah. Saya letak engineer dekat port sana, kanan, kiri, tengah, letak untuk bagi komen. Jemaah duduk dan bagi rating. Dengar tak dengar? Semua dengar. Ada 2-3 orang tak dengar. Rupanya bukan sebab PA system bunyi tak clear, tapi dia punya telinga ada masalah. Jadi tak dengar. Satu. So yang keduanya dari sudut pengimarahan juga tuan-tuan, yang saya lihat adalah dari sudut pengisian. Pengisian di masjid itu apa bentuk kuliah-kuliah yang diatur? Dalam sebulan ada berapa kuliah tafsir, ada berapa kuliah fiqh, ada berapa kuliah sirah, ada berapa kuliah hadis, ada berapa kuliah kekeluargaan Islam ke, undang-undang ke, cerita bab ekonomi ke. Nak tengok pembahagian kluster subjek dalam masjid.
Kluster subjek dalam masjid yang diajar pula adalah pakar dalam bidang. I cannot simply appoint anyone to teach me about religion. Religion pun must specific. Orang yang saya nak panggil bercakap ni adalah orang yang dalam bidang. Saya biasa kalau TV panggil saya bagi program, bagi satu tajuk, saya tengok tajuk, kalau tajuk fiqah saya angkat tangan. Saya kata minta maaf, saya tak boleh. Alah basic aja ustaz, saya kata tak mau. Biar orang nampak Farid Ravi ini bidang Quran, bidang tafsir. Yang bidang fiqah lagi orang lain. Ada tak orang lain bagi fiqah? Kadang-kadang yang tu pun kita kena ambil kira. Satu, yang nak mengajar ni dia bidang apa sebenarnya? Apa dia punya pengkhususan supaya kita tak anaya dia? Kita tak anaya. Kadang-kadang kita tanya, Ustaz boleh ajar fiqah tak? Dia kata mesti boleh. Boleh. Walaupun dia bidang bahasa Arab. Dia kata boleh. So kita kena tahu dia punya bidang apa supaya dia tidak teranaya. Kalau dia bidang, barulah dia sedap cakap. Barulah dia memahami falsafah subjek yang dia nak ajar. Jadilah kita pun faham apa yang dia nak ajar. Kalau tak dalam kuliah, dia akan bercerita bukan dalam bidang dia. Satu. Yang keduanya, this is quite extreme. This is my idea. It's quite extreme. Tapi saya dah implement dah. Sampai ke satu tahap, ustaz tu punya qualification saya akan minta. Give me your final result, apa-apalah, dia punya, minta CV lah, senang cerita, attach dengan sijil. Kan dia kena bagi dekat JAIZ kalau dia nak minta tauliah. So you bagi attach kat saya. You nak mengajar dekat Masjid Bandar Seri Putera, you give me. Saya bagi, bukan saya minta lah, saya minta pengurus, saya minta. Supaya saya nak tahu yang mengajar ni dia betul-betul qualified, dia betul-betul cemerlang masa dia belajar BA dan juga Master PhD. Dia doktor jiwa, doktor dalam Islam ni, dia kena pakar. Saya takat point kalau you just pass. Kalau you lulus, takat lulus saja, no place in my mosque, please. I'm really sorry. Kenapa Ustaz tahu tak susah belajar? Apa yang susah? Saya masuk Islam, saya mu'alaf, saya belajar, saya boleh dapat pun second class apa? Takkan you tak boleh? You buat apa? You buat apa? Tak belajar, tidur, kelas tak pergi. Pasal apa? Kenapa tak belajar? Kenapa banyak kali repeat subjek ni? You tengok dekat saya punya transkrip, ada tak saya repeat subjek? Saya lagi susah, saya mana ada sekolah Arab? Saya tak sekolah Arab pun. Saya lepas masuk Islam 1990, saya belajar di Kelantan. Daripada Kelantan saya belajar di Institut Dakwah Islamiyah Perkim, Kelantan. Lepas tu saya pergi ke Jordan dengan very basic Arabic. Saya sampai situ, orang buat placement test, saya dapat nombor curut, tuan-tuan. Bawah sekali. Saya tak malu sebab saya tahu saya tak pandai bahasa Arab. So saya kena belajar lah. Sebab lepas daripada itu saya kena pegang buku Imam, saya kena pegang tafsir Ibnu Katsir, saya kena pegang Fakhruddin Ar-Razi, kitab-kitab fiqah saya kena pegang, saya kena baca, saya kena tahu. Jadi dari sudut ilmu alat, bahasa saya memang tak kuat. Saya masuk pusat bahasa. Bila tengok placement test saya memang tidak boleh melayakkan saya masuk ke fakulti, saya ambil bahasa Arab. Apa nak malu, belajarlah. Dekat 1 tahun saya belajar bahasa Arab. Tapi saya belajar bahasa Arab, saya belajar di kelas dan saya belajar di jalan. Saya kawan dengan Arab, saya duduk dengan Arab, saya bergaul dengan Arab. Saya dapat bahasa. So daripada situ saya melangkah masuk ke kuliah. Dan saya janji dengan diri saya mesti balik dengan cemerlang. So no point. So kalau ada orang lain boleh belajar jadi cemerlang, kenapa you tak boleh belajar jadi cemerlang? So macam mana you nak ajar? Masa you belajar, you tak belajar sungguh-sungguh, takkan you boleh ajar orang. Macam you nak ajar? Sorry, saya minta maaf banyak-banyak, tetapi ini akan menjadikan pelajar-pelajar yang nak belajar dekat negara luar, nak belajar dekat negara Arab, you akan belajar sungguh-sungguh. Sebab balik nanti nak mengajar kat masjid surau pun tak boleh, sebab orang akan tanya punya qualification. Sebab bagi saya masjid adalah satu faculty. It's a faculty, satu fakulti pengajian Islam. So macam mana you nak point orang? Kalau nak jadi pensyarah kat universiti, walaupun you ada PhD, you ada Scopus, first degree is most important. Dia akan tengok you punya kelas, you dapat kelas apa. Kalau third class, memang dia tak akan lantik. Dia paling tidak kena second class apa. Ada universiti dia akan lagi straight, dia akan bagi first class saja.
Sebab dia nak jaga kualiti. Saya pun sama juga. Bila datang mengajar kat masjid saya nak pastikan you betul-betul qualified or not. Saya tak boleh ambil orang by recommendation. Jemaah datang kata, "Oi, bagus lah dia mengajar, bagus dia ambil dia." Lepas tu kita pun tanya dia, lepas tu masjid pun lantik. Tak tengok apa latar belakang dia. Apa dia punya qualification. Oh marah kat saya lepas ni. Salah ke saya cakap tuan-tuan? Salah ke saya cakap tuan-tuan? Saya sayang pada agama ni dan saya tidak mahu orang datang bercakap dia sendiri tak faham apa yang dia belajar dulu. Oh, tak mesti ustaz. No. Saya tak mahu discuss bab tu, tapi saya nak beritahu itu adalah gambaran you seorang yang sungguh-sungguh belajar agama ataupun tidak. So next ni budak akan fikir, "Weh, jangan main-main. Kalau tak jahit paling tidak second class, tak dapat second class nak mengajar kat masjid pun tak boleh." So dia akan belajar sungguh-sungguh. Dia akan belajar sungguh-sungguh. Tuan-tuan tahu, 72% lepas SPM tak nak belajar. Ini satu cerita lain pula. 72% pelajar-pelajar lepas SPM tak nak belajar. Sebab dia rasa dia dah boleh earn money dah. Buat kerja Grab lah, buat itu, buat ini, dapat 2-3 ribu. Dia tengok abang-abang yang belajar keluar daripada universiti tak ada kerja. Dia kata, "Baik, aku lepas SPM aku boleh cari duit 2-3 ribu. Ada yang sampai 5 ribu boleh buat Grab, boleh food panda ni." Jadi dia kata dia tak nak lah belajar. Tuan-tuan perasan tak apa akan jadi pada masa akan datang 10 tahun daripada sekarang? Kita akan kekurangan engineer, kita akan kekurangan doktor, kita akan kekurangan pensyarah, kita akan kekurangan cikgu, kita akan kekurangan siapa nak jadi civil engineer, siapa nak jadi arkitek. Semua akan semakin kurang sebab orang tak nak belajar. So saya sarankan kerajaan kena perkenalkan polisi yang lain pula supaya membenarkan secara tidak langsung menyuruh pelajar-pelajar lepasan SPM belajar juga dengan menyediakan pelbagai bantuan dan dengan peruntukan. So you have to kena invest, tak boleh. Kalau tidak dia akan memberi kesan pada masa akan datang. Kena cari jalan untuk buat satu investment dalam pendidikan anak-anak masa akan datang. Termasuklah yang lepasan SPM ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sebab itu saya sebut imarah dari sudut bangunan, yang keduanya imarah dari sudut pengajian. Termasuk juga imarah dari sudut pentadbiran. Macam mana pejabat itu ditakdir? Takbir, berapa ramai yang pegawai yang bertugas? Adakah mereka bertugas mengikut jadual, hadir ataupun tidak? Bertugas ataupun tidak? So, semua itu perlukan kepada pemantauan yang rapi. Tuan-tuan, gaji imam masjid saya bayar gaji JPA. Gaji imam saya, dia dah baru 6, 7, 8 tahun, gaji dekat 3,700, 3,800 dah. So, bagi saya, imam saya nak jaga. Saya mesti jaga imam. Steady imam. Kan? Tapi saya tahu imam ni gaji lagi besar. Tak ada lepas ni naik imam. Amin. Cuma tuan-tuan kena jaga imam kita ni dah macam Ali Huzaifi, dah macam Masjid Madinah, tuan-tuan tak jaga mana boleh. Nampak tak? So imam pun saya kena jaga. Sebab saya dapati bila mula-mula saya masuk, saya kata imam ni kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Mana imam ni? Mengajar. Mana imam ni? Bawa part time. Saya kata apa pasal? Sebab saya tengok mula-mula gaji 1,500, 2,000. Saya kata nak buat apa? Saya kata sini balik. Saya panggil bendahari, saya susun balik strategi penggajian imam. So bayar gaji imam pakai GPA. Masjid, banyak masjid kat Malaysia ni ada duit, tapi dia tak nak bayar gaji imam ikut cukupnya. Bayar betul-betul lah. Duit itu bukan untuk kita kumpul dan kita banggakan, tetapi duit itu untuk dimanfaatkan, kembalikan balik dalam bentuk manfaat. Sejak saya bagi gaji yang cukupnya pada imam, gaji JPA, lepas tu tak masuk bonus, tak masuk duit raya imam, semua dapat quarters lagi, bagi semua lengkap. So saya dapati imam ada. Saya nampak lah, bila kita memberi dan kita bagi, kita tak bagi saja, kita minta komitmen sekali. So itu dari sudut imam. Dan saya juga meletakkan KPI imam ni adalah KPI yang sangat tinggi. Imam-imam mestilah mempunyai qualification yang cukup, paling tidak hafiz Al-Quran,
Paling tidak kalau tak hafiz pun tak apa, tapi dia bacaan dia bagus dan jemaah datang seronok solat di belakang dia. Tak ada imam yang selalu tuang, tuan-tuan kan? Ada imam yang selalu tuang. Dia ada satu cerita dekat masjid negara dulu. Ini bukan sebab cerita imam tuang, tapi bila imam tak datang, berlakulah beberapa insiden yang melucukan. Bila di masjid negara dulu zaman awal-awal dibina dulu, mana ada orang ramai solat di masjid negara? Sebab situ kawasan perumahan tak ada, Pak Ji. Mana perumahan? Orang semua duduk jauh-jauh. Orang kena. Jadi jawatan kuasa masjid fikir, macam mana nak bagi orang ramai kat masjid ni? Fikir, macam ni lah. Idea simple aja. Lepas solat subuh, kita bagi sarapan. Jadi buat pengumuman, mulai besok selepas solat subuh, masjid akan menyediakan sarapan. Ramai datang. Yang datang tu semua mak pi, yang main barang, main ganja datang. Sebab nasi lemak TO itu je. Subuh Jumaat, imam tak datang, Bilal take over. Biasalah, memang itu pun dalam JD job description memang dia bagi tahu macam tu. Bilal membantu tugas-tugas imam. Bila imam tak datang, Bilal naik. Pagi Jumaat, dia baca sejadah imam ni. Bilal yang jadi imam, dia baca sejadah. Dia tak berapa hafal sejadah. Ingat lupa sampai dekat ayat Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Dia sampai dekat ayat tu, dia lupa. Dia duduk qul yatawaffa, jadi ada seorang makfid baru masuk. Dia tengah lalok masuk, tuan-tuan. Yang pening masuk, Allahu Akbar. Imam tengah sangkut. Qul yatawaffakum. Dia kata, apa pasal imam ni disangkut? Imam dah baca qul yatawaffakum, dia sambung qul huwallahu ahad. Apa susah sangat kul. Jadi kita nak cari imam-imam yang berkredibiliti dari sudut pengimarahan, masjid. Kemudian kita juga nak lihat bahawa dari sudut pentadbiran pengurusan kewangan masjid secara mampan, secara berstrategi, beraudit akaunnya, dan juga pembahagian kutipan Jumaat itu ataupun kutipan masjid itu sampai kepada asnaf, sampai kepada sasaran, dan duit itu bukanlah untuk kumpul tetapi adalah untuk dimanfaatkan kepada ahli Korea. Kalau ahli Korea kita semua dah senang, kita bolehlah cari mana-mana kawasan yang boleh kita bantu. Masjid saya ada masjid angkat. Masjid Bandar Seri Putra ada masjid angkat. Sebab kita cari masjid yang miskin, satu masjid, kita angkat masjid tu. Saya kata okey, masjid tu kita jadikan masjid angkat. Apa kita nak buat? Kuliah-kuliah ustaz situ kita bayar. Ada majlis-majlis kerakyatan, kita sponsor. Korban ada lembu, tak ada ustaz, kita bagi duit ke lembu. So dia ada connectivity masjid tu dengan masjid kita. Kita jaga masjid tu. So masjid itu pun dah mula hidup sebab ada sumber kewangan. So begitulah kita nak lihat manfaat masjid itu boleh sampai kepada orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, bila Allah Subhanahu wa taala sebut innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, jelas bahawa orang yang mengimarahkan masjid Allah, menghidupkan masjid Allah, membantu dan juga memberi idea-idea yang bernas untuk membangunkan masjid Allah, mereka itu adalah mereka yang beriman kepada Allah pada hari akhirat, mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Mereka tak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Bila ada 5 ciri, tuan-tuan. Ciri pertama, beriman kepada Allah. Ciri kedua, beriman pada hari akhirat. Ciri ketiga, mendirikan solat. Ciri keempat, menunaikan zakat. Ciri kelima, mereka tak takut melainkan Allah Subhanahu wa taala sebab mereka berada di jalan yang benar. Kalau 5 ciri ini ada, Allah sebut fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mereka itu adalah diharapkan akan mendapat
akan tergolong dalam golongan orang yang mendapat hidayah. Tuan-tuan biasa jumpa kalimah asa dalam Al-Quran. Betul tak? Asa ulaika yakunu minal muhtadin. Innal ladhina kafaru sawa'un alaihim anzartum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Perkataan asa dalam Al-Quran itu adalah satu janji. Adalah satu janji. Tapi janji itu diterikat dengan syarat-syarat sebelumnya. Jadi kalau Pak Long, Abang Haji, baca Quran, jumpa asa aja, stop dulu. Stop. Tengok apa ciri-ciri yang Tuhan sebut satu-satu. Kalau dipenuhi 1, 2, 3, 4, 5, maka wajib bagi Allah beri hidayah. Asa. So Allah Subhanahu wa taala janjikan kita akan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kerana kita mengimarahkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai Madinah, baginda buat masjid itu diimarahkan dengan pelbagai pengisian. Mudah-mudahan melalui pengisian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imarahlah masjid itu, imarahlah umatnya, imarahlah masyarakat yang ada di sekeliling masjid. Kita tahu tuan-tuan, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun di masjid dulu sebelum diturun di tempat-tempat yang lain. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mahukan kita sentiasa menghidupkan masjid. Tuan-tuan biasa baca surah Al-Fatihah ni, tuan-tuan perasan tak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Tengok daripada awal kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila sampai dekat ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Subhanahu wa taala beritahu hanya senya kepada Engkau kami sembah ya Allah, hanya senya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Cuma pernah tak kita bertanya kenapa iyyaka na'budu? Hanya senya kepada Engkau kami. Bukan aku. Kalau saya seorang dekat rumah seorang-seorang, kalau saya solat di rumah seorang-seorang, saya solat seorang, mana datang kami? Sebab itu ulama tafsir sebut, terutamanya ulama yang bincang dari sudut ilmu bayan. Balaghah ni terpecah pada 3 kan. So salah satunya ilmu bayan. Ulama sebut bahawa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah satu bentuk pengukuhan kepada orang Islam yang bersolat, hendaklah solat mereka dilakukan secara berjemaah. Kalau tak, dia tak dapat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana mungkin hanya kepada Engkau kami sembah ya Allah. Siapa kami? Seorang kan? Betul kan? Jadi sangat menarik bahawa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah satu bentuk ungkapan Allah Subhanahu wa taala mahukan kita solat, dirikan solat secara berjemaah. Di mana? Di masjid atau di surau atau di madrasah. Kalau tak sempat di rumah. So solat berjemaah itu menjadi salah satu ketetapan melalui iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, mudah-mudahan masjid tuan-tuan, masjid ini terus imarah dengan aktiviti, dengan masyarakat yang prihatin dari sudut pengimarahan masjid ini dan bersatu hati dalam menjaga kebajikan hal ehwal masjid, memberi pandangan, memberi petunjuk dan juga berkongsi kepakaran supaya masjid ini kita sepakat-pakat jaga. Pakat-pakat jaga, pakat-pakat beri pandangan. Masjid ini bukan belong tu jawatan kuasa semata-mata, tapi masyarakat punya. Sebab itu kita kena ada semangat menjaga masjid bersama-sama. Sekian daripada saya tuan-tuan. Mudah-mudahan terus imarah hendaknya masjid ini dan terus imarah hendaknya hati dan jiwa kita dan menjadi masyarakat yang hidup berkasih sayang. Segala yang baik itu datang pada Allah, segala yang kurang itu adalah kelemahan saya. Sesudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma wa la taj'alna fina wa la man yatba'una matrudan wa la mahruma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.